Iaitulah apa? Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi apa? Tu yang ahli kitab dulu no, kemudian telah terpesong. Nasrani, orang kafir, orang Kristian, tuan-tuan. Yang hari ni kita tengok dia punya apa? Pemahaman dia, pemahaman yang silap, pemahaman yang salah, yang percaya Tuhan itu ada tiga, Trinity, tiga, bapa, mak, anak, son of, mother of, father of. Percaya macam tu. Ini bercanggah dengan apa? Dengan apa yang Islam Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Tuhan ni satu saja, Allah. Allahus samad, Allah tu tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahir, tidak dilahirkan. Allah Ta'ala tidak sama. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama, satu pun tak sama macam Allah Ta'ala. Ni akidah, tuan-tuan. Mereka ni sama-sama faham Yahudi, Nasrani, apa lagi agama kepercayaan Buddha. Kan? Apa banyak tapi depa sama-sama depa tak kacau. Hak depa kacau orang Islam. Depa tak kacau sama-sama agama hak lain bertentangan, tak kacau. Kacau orang Islam. Kalau orang Islam kacau, mari tuan-tuan. Dia bawa, dia kacau sungguh tuan-tuan orang Islam ni. Makan dia kacau, campur jadi halal haram, jadi apa benda-benda yang mutasyabihat, benda-benda yang dia panggil waham, benda yang waham, tengah-tengah balun tuan-tuan, tak kira. Tu yang kata halal haram sapu. Benak tuan-tuan, mengaji payah boleh sebab makan benda yang haram tu. Bukan kata benda yang makruh, haram. Bukan kata haram, makruh pun tuan-tuan, kena jauh. Barulah jadi orang yang warak. Warak tuan-tuan. Warak ini adalah orang yang meninggalkan perkara yang syubhat. Banyak benda syubhat ni tuan-tuan akhir zaman, betul tak? Kan? Pakaian syubhat. Semayang kita, Allah macam-macam corak belakang. Benda makruh, syubhat, tinggal. Minuman tuan-tuan, syubhat banyak, tak tahu halal haram. Hak tu dia panggil syubhat. Percakapan, duk cakap tu, betul ke cakap? Tu, tuan-tuan. Orang yang takwa, warak kata Nabi, tinggal benda-benda macam ni. Dia ambil yang halal saja. Bahkan bukan yang halal saja, halalan tayyibah, atas lagi. Yang memberi manfaat kepada dia. Hidup kita tak lama tuan-tuan. Dalam 40, 50, 60 tahun, 70. Kata Nabi antara 60 hingga 70. Jadi apa yang kita nak makan, apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak buat, mestilah dia perkara benda yang kena manfaat kepada kita. Bila kita tak pegang betul-betul Islam, maka inilah yang akan terjadi. Nabi kata, kamu akan dikeroyok oleh apa? Bangsa-bangsa dunia. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat bertanya kepada Nabi, faqala qail wa min qillatin nahnu yawma izin. Ya Rasulullah, adakah kerana qillah, qalil, sedikitnya nahnu, kami, kita ni pada yauma izin, hari itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah kerana sikitkah golongan kita pada hari itu, orang Islam ni sikit? Nabi kata apa? Nabi kata tidak, bal antum kathir, bahkan kamu pada waktu itu banyak sekali. Yauma idzin kathir, orang Islam hari ni banyak tuan-tuan. Banyak ni orang dekat Serdang ni. Banyak ni tuan-tuan, tapi pi mana masjid? Kosong habis. Orang muda pi mana? Orang tua dah pencen dah, apa alasan lagi tak mari masjid? Nampak tak? Sibuk dengan dunia. Apa yang kamu sibukkan sangat? Begitulah hadis tuan-tuan. Masa semakin singkat, Nabi kata, semakin singkat masa.
Dan kita akan jadi keluh kesah. Macam tu. Kan? Dia tak boleh duduk lama dengar kuliah. Dia tak boleh tunggu lama. Cuba kalau dia pergi konsert, boleh pula tunggu berjam. Kan? Tu ya. Tengok bola pukul 8, pukul 7, cangak dah. Tak apa pula, tunggu sejam. Han tak kecoh pula. Tak. Ni. Dengar kuliah, tunggu seminit tu, kaluk dah. Ustaz ni lambat. Han tengoklah orang semayang. Tu dia, tuan-tuan. Marah kat saya. Jadi ni tak cerdik ni, tuan-tuan. Bebai. Mengaji pilah lama pun, tapi benak, tuan-tuan. Tu geram. Allahu Akbar. Ni kita kata orang Islam sendiri tak faham Islam. Wa min qillah, bukan kerana sikit ke banyak, tetapi kerana kamu tidak ada kualiti. Kat sini quantity versus quality, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Faham molek apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok siapakah kamu yang terbaik amalnya. Hidup ni, mati ni ujian daripada Allah Ta'ala kepada kita. Ujian, tuan-tuan. Ujian. Bila ujian ni nak tengok siapakah yang terbaik, dia punya result dia. Amal dia tu bukan banyak, tuan-tuan. Ni baru-baru ni keluar result SPM, tuan-tuan. Keluar result SPM. Ada budak tu baca buku sampai pecah kepala, tuan-tuan. Tak ada A. Tapi kawan ni yang baca dalam kelas faham, dapat A. Bukan kita nak kata A tu penting, tak. Tapi makna dia apa? Bukan perlu banyak, tapi perlu cara yang betul. Teknik yang betul. Begitulah. Jadi macam mana nak faham dengan betul agama? Fahamlah Al-Quran. Fahamlah hadis. Fahamlah perbuatan yang kita buat. Itu apa? Agamanya, Islamnya, imannya, ihsannya. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Faham akibat, sebab apa Allah Ta'ala cakap macam ni, buat macam ni, dan sebagainya. Faham, tuan-tuan? Sebab tu dalam agama ni kena faham, ilmu kena ada. Yang kedua, kena ada amal. Kalau orang tu banyak mengaji tapi dia tak fikir tentang agama, tak boleh juga. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, orang yang belajar tapi tak berfikir, sia-sia. Orang yang berfikir pula tapi tak belajar, bahaya. Itu kena belajar, berfikir, amal. Kemudian amal, tawakal kepada Allah. Jangan kita bergantung dengan amal kita. Itu tasawuf. Apa yang kita buat pun tak ada kesan kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah tak berhajat pun. Dan apa yang Allah nak, apa yang Allah nilai adalah datang daripada ikhlas niat kerana Allah Ta'ala. Kena buang habis. Benda-benda yang bersifat makhluk ni. Dan ni pakat duk tayang habis kat orang, tuan-tuan. Semayang tayang, mengaji tayang. Masuk dalam hutan ni. Pi Gunung Jerai, semayang, buat live, record, fitnah. Padahal kami dulu mengaji tu, tuan-tuan, di Kedah. Orang Kedah. Duduk di Kedah, kalau Gunung Jerai tu kira biasa. Memang waktu semayang pun. Dan atas tu, tuan-tuan, siap ada pengajian lagi pula. Bawa, ni kami ramai-ramai, duduk mengaji pondok dulu, naik atas tu, buat pula khatam, tuan-tuan. Tapi tak buat live. Bila kita buat live, record, tunjuk ke orang, nak tunjuk kat orang saja, jadi fitnah. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Perkara yang kamu buat, senyap. Jangan iklankan. Tapi kalau orang tahu sendiri, tak apa. Tengok macam mana pemuda zaman Nabi Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Tidak dikenali makhluk bumi, tapi makhluk langit semua kenal dia, tuan-tuan. Ini yang kita nak. Antara, dia panggil apa? Contoh-contoh yang dapat kita ambil. Kemudian, dalam poin yang di sini, Nabi kata, kamu banyak, tetapi walakinnakum ghusaun
karusa isail. Kamu macam dengan buih-buih di waktu banjir, Nabi kata. Ibaratnya orang Islam hari ni macam dengan buih-buih pada waktu banjir. Buih-buih tuan-tuan, bola yang tidak kuat. Ke kanan, ke kiri. Kita ni ulama kata, Maulana kata, jangan jadi bola sepak. Tapi jadilah bola besi. Bola sepak ni tuan-tuan besar, kira besar lah juga. Tapi orang sepak sebab apa? Sebab dia angin dia dalam tu. Jadi orang yang macam bola besi, kecil tapi orang tak boleh nak sepak sebab dalam dia padat. Orang sepak sakit kaki dia, tuan-tuan. Inilah yang disebut jadi golongan yang kualiti daripada kuantiti. Ngaji 20 minit, setengah jam, pendek tuan-tuan, tak lama, cukup. Hidup tak lama tuan-tuan. Yang kita buat, yang benda yang manfaat, cukup. Sebab tu Nabi kata, tinggalkan benda yang meragukan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa yang berlaku, Allah Ta'ala kata Nabi, dia akan menarik. Wala yanzi'anna Allah fi suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dia akan tarik daripada musuh-musuh Islam, hati mereka tidak lagi ada perasaan gentar kepada umat Islam. Dia tak takut tuan-tuan. Dia tengok orang Islam, yang ni makanan ni boleh makan. Ni. Sebab kita dah hilang ketakutan kita kepada Allah, lalu Allah takutkan kita kepada makhluk. Bila kita berhajat kepada makhluk, maka kita tak berhajat kepada Allah. Bila kita tak amalkan Islam, maka di situ kata Sayyidina Umar, hilang kemuliaan daripada jiwa kamu. Sahabat dulu tuan-tuan, waktu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, pakat mengadu, ya Umar, ya khalifah, Islam, umat yang mengamalkan, dia tak amal sungguh-sungguh. Kerana Islam itu agama yang tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau ada orang yang cerdik, Islamlah, Muslimlah orang yang kena cerdik. Kalau orang yang kaya, mesti orang Islamlah yang kena kaya. Kalau orang yang mengaji, orang Islamlah yang kena kuat mengaji, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Dan yang seterusnya, kata Nabi, masuk dah isyak, kita sambung. Wala yaqdhifannallah. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والشرف درجة العالية الرفيعة وبأس مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sentuh sikit lagi habis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqdhifanna Allah, dan Allah Ta'ala, lepas Allah Ta'ala tarik daripada dada ataupun hati mereka perasaan gerun kepada umat Islam, iaitu mereka itu siapa? Iaitulah orang-orang kafir. Kemudian apa yang berlaku? Sudahlah Allah tarik perasaan hebat daripada umat Islam tu. Kemudian Allah Ta'ala tarik pula daripada hati orang Islam tu apa? Allah campakkan. Qazaf. Qazaf ni maknanya campak. Qazafa, campak, lempar. Sebab tu kalau ada istilah dia panggil qazaf. Qazaf ni tuduh. Tuduh orang yang melakukan zina. Tu. Tapi dalam ayat ni, qazaf ni makna dia apa? Allah campakkan satu penyakit. Apa dia? Nabi kata, fi qulubikum al-wahnu. Nama dia al-wahan. Wahan. Wahan tu apa? Wahan itu, sahabat tanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi kata, al-wahnu huwa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tu dia. Apa itu wahan? Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Ni tuan-tuan. Dan ulama kata dua sifat ini dia tak boleh lari. Bila orang tu cinta kepada dunia, dia akan jadi apa? Kesannya dia akan takut mati. Takut mati, tak mau jumpa Allah. Kita duk beribadat siang malam ni tuan-tuan. Kalau fikir logik, ibadat ni kita mesti nak tuai hasil. Nak jumpa Allah, seronok. Tapi awak takut nak jumpa Allah. Pernah dengar perkataan ni kan? Berani kerana benar, takut kerana salah. Tu tak? Tu tak? Tu tak Ji? Kan? Kalau kita benar, kita duduk dalam perkara yang benar, kenapa kita nak takut untuk nak bertemu dengan Allah Ta'ala? Kita dengan Allah tu takutlah, tapi nak jumpa Allah tu, kenapa takut? Saya cakap kemah, saya pun takut kan? Main kan dosa banyak ni, haji kemah lah. Mari dengar kuliah, mayang, berjemaah, hak sunat pun buat lagi. Saya husnuzan, tuan-tuan hak duduk sini, semua orang baik-baik belaka. Tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila ada sifat ni, bahaya. Hubbud dunia, cinta kepada dunia ni cukup bahaya tuan-tuan. Dia tak boleh berenggang dengan dunia.
Kalau kita sebut dunia hari ni, orang kata apa? Handphone lah. Handphone tu tuan-tuan tak boleh nak lempak buang. Punya berat. Macam mana kita nak lempak dunia, handphone pun kita tak boleh berenggang tuan-tuan. Alhamdulillah dah kot. Mari tak payah scan dah, sejahtera. Dulu kena bawa handphone. Ada satu pengurusi ni, satu masjid ni. Dia kata, ustaz saya memang tak bawa dalam handphone. Kalau ustaz kan memang tak dapat lah. Sebab handphone dia tok di rumah. Dia pencen dah tuan-tuan. Datuk ni tuan-tuan. Kami sibuk tapi dia kata waktu mari masjid dengan Allah, nak mari lapangkan hati tuan-tuan. Betul? Dia relax lah. Tapi bila ada barang hadut menarik itu yang jadi kita nak tengok barang tu ada. Saya pergi Indonesia 2-3 tahun sudah sebelum Covid. Saya pergi sana Jakarta tuan-tuan. Ada satu program TV. Dia ada program anak-anak kecil ni hafal Quran tuan-tuan. Dia panggil program Hafiz Celek. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, anak dia umur 5-6 tahun. Hafal Quran tuan-tuan. Bukan hafal satu surah, hafal satu Al-Quran. Hebat, Masya Allah. Dia kata, Pak Ustaz ni anak saya ni sudah hafal Quran. Saya kata, biar betul. Saya tebuk dia. Bukan tebuk guna pisau. Tebuk baca, sambung ayat. Boleh sambung tuan-tuan. Saya kata, ni gila ni. Ayat dia tu. Rare sungguh ni tuan-tuan. Hafal Quran umur 6 tahun. Zaman lah. Bukan main payah lagi tuan-tuan. Cabaran banyak. Tapi boleh. Nak boleh tuan-tuan. Asal nak saja. Tuan-tuan macam mana? Saya pergi rumah dia tuan-tuan. Pergi tengok sendiri rumah dia. Dia ajak, mari Ustaz. Pak Ustaz kata dia, marilah rumah saya. Makan-makan. Saya kata, boleh ke? Dia kata, mari ya. Masuk tuan-tuan. Rumah ni bukan besar mana pun. Takat kerja kampung gitu. Bini tak kerja. Duk jaga anak. Masuk rumah tuan-tuan. Tak ada apa langsung. TV tak ada. Quran je ada. Meja makan Quran. Hidup Quran. Tidur Quran. Makan Quran. Allahu Akbar. Tidur pun panggil apa? Mengigau. Quran tuan-tuan. Ini yang kita kata tak ada apa? Tak ada banyak sangat tarikan. Kita macam mana nak hafal Quran tuan-tuan? Handphone banyak macam-macam boleh buat. Masya Allah. TV, Netflix, handphone, YouTube, beratus-ratus aplikasi yang kebanyakannya ada baik tapi banyak juga buruk, merosakkan umat Islam. Tuan-tuan, mai satu kita duk tengok YouTube, type ceramah, tengah-tengah tu iklan, tuan-tuan. Tengah-tengah tu iklan. Dia mari dia kata, anda bosan, anda single, anda duda, anda janda, install ni. Dia kata aplikasi ni. Allahu Akbar. Jadi tak malu dah tuan-tuan. Hak duduk promote tu tuan-tuan, orang Islam. Allahu Akbar. Ni apa nak jadi ni? Tuan-tuan mesti kata, apa ustaz ni? Benar betul kita kena abang. Ni yang berlaku. Ni baru tahun 2022. Tu tak kira lagi macam mana 2032. Rosak habis tuan-tuan. Berzina, Allahu Akbar. Budak-budak pun tahu dah tuan-tuan. Bukan nak cerita tuan-tuan, dulu zaman saya ni. Bukan nak kita baik dak tuan-tuan, tapi punya innocent. Tak tahu kata benda macam jimat, tak tahu. Duk faham-faham kahwin tu doa dapat anak. Nak kata sampai macam tu, sampai tingkatan 3 baru tahu sungguh. Tingkatan 3 baru tahu benda tu. Sebab dulu sekolah rendah, duduk pondok, tahfiz, memang tak tahu apa, campak lelaki perempuan pun tak. Tuan-tuan type, tuan-tuan, 5S. Hak ni orang kafir sedang rosakkan anak-anak remaja Islam dengan 5S. Saya baca, yang pertama, seks laki perempuan biasa. Dia buat jadi biasa. Dulu kita teringin juga, memanglah manusia punya fitrah nak berpasangan. Tapi kadang kata cinta monyet lah. Tak membawa kepada berzina lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Bersekedudukan, duduk satu rumah. Ni buat konten YouTube ni tuan-tuan.
Konten YouTube duduk satu rumah lelaki perempuan. Yang mak bapak takkan tak ambil tahu kot. Kan? Ni keluar result SPM 2-3 hari ni. Tuan-tuan, berapa ramai yang tak ambil SPM? Sampai 40,000 tuan-tuan. Ambil tak habis. Saya pergi baru ni satu sekolah bagi motivasi. Nak jadi apa? Dia kata, ustaz, kami takat SPM lah. Tu pun tak tahu SPM ni habis ke tak. Kami nak jadi gamer, nak jadi YouTuber, nak jadi Insta famous. Kami tak mau dah sambung belajar. Allahu Akbar. Belajar bukan nak sebab kerja. Belajar ilmu, tuan-tuan. Tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi macam ni, yang Nabi pesan kepada kita, berhati-hatilah. Dunia bukan tak boleh, jangan lebih, tuan-tuan. Dan seterusnya, apakah penyakit habis dah? Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan. Memang benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan tersebut. Nabi kata, tuan-tuan, kan kita nak deny kot. Nak. Ada kita kena berhati-hatilah. Tuan-tuan yang ada anak, ada isteri, pakat-pakat jagalah keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Daripada api neraka.